Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang ketiga. Cikgu, boleh Cikgu kongsikan satu atau dua amalan terbaik dari SK Buang Sayang yang mungkin sesuai dan boleh diaplikasikan oleh pusat sumber ataupun komuniti di SMK Ranca-Ranca? Okey, terima kasih adik wartawan. Okey, yang pertama sekali yang ingin Cikgu kongsikan tentang amalan terbaik Pusat Sumber Al-Ghazali SK Buang Sayang sebagai titlenya sebagai Johan Anugerah Pusat Sumber Cemerlang Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan yang terakhir pada tahun 2022, di mana pusat sumber kami ini menjadi sejarah apabila tidak ada lagi pertandingan selepas itu. Dan saya kira pusat sumber ini juga bertanding pada tahun yang sama, kan Cikgu? Dan kami adalah Johan yang terakhir, di mana usaha untuk menjadi Johan itu adalah satu cabaran yang sangat besar, di mana memakan masa bertahun. Pada tahun 2021 kami telah bertanding di peringkat negeri. 2020 kami sudah bersedia untuk bertanding ke peringkat negeri sebab guru besar yang baru pada masa itu, dia baru saja 2020 ada di posting di sekolah kami SK Buang Sayang, dan dia terus memberitahu hala tuju dia ingin menjadikan pusat sumber itu sebagai pusat sumber cemerlang. Jadi Cikgu bersedia kita akan bertanding. Jadi 2021 kami bertanding. Jadi setahun, persiapan tu setahun. Jadi pada tahun 2021 kami menang, kami diberi setahun lagi untuk buat persiapan ke kebangsaan. Jadi usaha keras tu 2 tahun, memakan masa 2 tahun. Dan saya kira sekolah ini bukan setakat 2 tahun, tapi dia sudah bertahun-tahun, berbelas tahun, kan, berdasarkan perkongsian tadi. Dan saya respect itu, saya kagum dengan usaha sebenarnya Cikgu Sapri. Okey, berbanding dengan saya yang baru bermula. Okey, jadi apakah amalan terbaik selepas Johan itu? Saya cuba untuk membuat program apa lagi yang ingin saya perkasakan. Okey, selepas Johan. So kita tidak mau apabila telah menjadi Johan, kita statik pada satu tahap yang sekadar Johan, tapi tidak ada apa-apa yang ingin kita bawa keluar, yang kita mau tunjukkan kepada pelawat-pelawat apa kejadian murid sebenarnya di SK Buang Sayang ini. Jadi perkara yang pertama adalah membuat bengkel penulisan kreatif dan penerbitan buku, di mana murid-murid yang mempunyai kemahiran menulis, kemahiran menulis Cikgu kumpulkan dan Cikgu panggil rakan Cikgu untuk bersama-sama membimbing murid tersebut. Jadi lahirlah daripada proses itu, lahirlah buku penulisan kreatif kami yang pertama, buku antologi cerpen dan anekdot, Inspirasiku Untukmu, yang Cikgu bawa pada hari ini untuk disimpan di Pusat Sumber SMK Ranca-Ranca ini. Sebab Cikgu kira itu adalah yang pertama lah sepanjang Cikgu jadi guru media dan sepanjang Cikgu berada di SK Buang Sayang. Jadi apabila buku itu telah terbit, kami membawa pula penglibatan komuniti dan korporat sebagai penaja kepada buku tersebut, di mana buku itu telah mendapat tajaan YB Datuk Armizan bin Muhammad Ali. Apabila guru besar kami meminta untuk beliau bersama-sama dalam proses penerbitan buku itu, jadi dia bersetuju untuk menerbitkan sebanyak 500 naskah. Dan masa itu Cikgu berusaha untuk mencari penerbit di sekitar Sabah. Rupanya kosnya sangat mahal. Jadi Cikgu tidak jadi, Cikgu ambil yang di Semenanjung. Jadi satu buku tu kos dia lebih kurang dalam RM10. Dan apabila telah siap, YB Armizan telah membagi dana dan buku tu telah dipos ke sekolah kami. Jadi buku tu kami jual, walaupun kami dapat percuma, tapi kami jual, Cikgu jual, pengawas pusat sumber jual untuk dana pusat sumber dan TVPSS. Sebenarnya TVPSS kami itu baru saja ditubuhkan pada tahun lepas, 2024. Jadi masa tu Cikgu baru dipanggil untuk berkursus sebagai JU Negeri pada akhir 2023. Daripada situ barulah sedikit demi sedikit pusat sumber SK Buang Sayang tu
berkembang dan ada produknya. Okey, yang kedua, amalan terbaik daripada sekolah kami adalah Formula 360 itu. Formula 360 itu kami penlibatan daripada bukan sekadar guru, bukan sekadar pengawas pusat sumber, tetapi juga komuniti, korporat, dan semualah kami bawa untuk bersama-sama di sekolah itu. Okey, macam yang di sekolah ini juga lah kan, penlibatan luar masuk untuk membantu pembangunan pusat sumber, dan mereka membantu macam TBPSS tu, businessman yang ada di kampung tu, antar surat, antar kertas kerja, dorang otomatik dorang akan macam seolah-olah dorang ni menunggu untuk kami membagi surat supaya dorang pun bersama-sama untuk menyumbang. Apalagi dorang mau sumbang. So sekolah kami ni antara dipapar antara yang aktif ikut pertandingan, dan kalau ada pertandingan memang sekolah kami antara yang banyak juga memberikan kejayaan lah kepada Papar dan Negeri Sabah. Antaranya selain daripada Johan tadi, TBPSS tu kami ikut bertanding, dan pada tahun lepas kami baru mula terus kami ikut bertanding, itu juga merupakan faktor penolak. Jadi kami daripada 4 kategori yang kami ikut, video, kreatif, TBPSS, studio, ikon murid dan ikon guru, kami mendapat tempat 3 daripada 4 ini. Okey, di mana ikon murid kami dapat NEP Johan peringkat negeri, kemudian studio pun kami dapat NEP Johan peringkat negeri, kemudian ikon guru pun cikgu juga Johan peringkat negeri, dan ada bertemu dengan Cikgu Sapri, tetapi kami belum berkenalan masa tu. Jadi yang video kreatif tu kami dapat tempat ke-7. Jadi impaknya itulah. Okay. Jadi menjawab soalan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu atas perkongsian yang sangat praktikal, dan saya cakapkan tahniah kepada sekolah Cikgu. Kami akan cuba menilai kesesuaian pelajar untuk di sekolah sini. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang terakhir. Okay. Apakah harapan atau pesanan cikgu kepada anak-anak SMK Ranca-Ranca khususnya tentang budaya membaca, pembelajaran dan pembangunan diri? Baik, untuk SMK Ranca-Ranca, khususnya murid-murid semua dan pengawas pusat sumber, semoga terus maju, terus melangkah ke hadapan, terus berusaha dengan sebaik-baiknya. Pastikan kamu adalah pelajar yang mampu berbakti kepada agama kamu, kepada bangsa dan kepada negara. Cikgu ingin melihat bahawa murid-murid dan pelajar-pelajar semua adalah murid-murid yang mampu berkongsi sesuatu yang baik, walaupun ilmunya ringkas, yang disampaikan tu ringkas, tetapi pastikan ilmu tu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebab kejayaan guru ni bukan apabila melihat kamu 10A, bukan apabila melihat kamu berjaya di Menara Gading, bukan, tetapi apabila kamu menjadi murid yang berjaya, yang mampu menjayakan lebih ramai lagi orang. Sebab kamu ni sudah dibentuk kemajadian, sudah dibentuk kamu punya kemahiran, kepakaran kamu. Jadi selepas ini tugas kamu lagi untuk membentuk murid-murid, membentuk rakan-rakan kamu, berkongsi ilmu dan kepakaran yang kamu ada, melahirkan seberapa ramai kamu di bawah. Itu sebenarnya adalah kejayaan guru, kan? Jadi jangan berhenti untuk menyebarkan kebaikan walaupun sedikit. Jadi harapan cikgu, apa yang cikgu dapat pada hari ini adalah apa yang juga akan cikgu sampaikan kepada murid-murid cikgu, kepada rakan-rakan media cikgu, kepada rakan-rakan cikgu di Sabah nanti, insya-Allah. Itu saja daripada cikgu.
Pesanan cikgu amat menyentuh dan jelas relevan. Terima kasih cikgu. Saya yakin pelajar SMK Ranca-Ranca akan mengambil iktibar. Dengan itu berakhirlah sudah perbualan ringkas kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Cikgu Dayang atas masa dan perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Kami di Rancas TV dan semua warga SMK Ranca-Ranca menghargai kunjungan cikgu. Semoga hubungan ini membuka kerjasama yang lebih erat pada masa hadapan. Kepada penonton di luar sana, terima kasih kerana menyaksikan. Jumpa lagi di Rancas TV.